الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. ربي يسر ولا تعسر وأتمم بالخير أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya pada malam ini insya-Allah kita akan membentangkan atau membahaskan tentang satu isu, iaitu berkaitan dengan benarkah agama yang dipegang oleh Ashabul Kahfi adalah agama Kristian ataupun disebut sebagai Nasara. Jadi sebab apa saya rasa terpanggil untuk membahaskan isu ini, walaupun dah ramai dah memberi penjelasan, mensyarahkan, menerangkan, tapi saya nampak ada lagi kekurangannya, maknanya tidak jami', masih ada lagi kelompongannya. Jadi walaupun dah ramai, kalau kita tengok dalam Facebook, dalam YouTube tu kan, dalam TikTok, macam-macam orang biasa, Tok Guru, Ustaz pun bahas banyak, boleh kata hari-hari. Jadi saya tengok belik semua penerangan dan penjelasan itu, tapi saya rasa ada satu benda yang keliru. Ada yang tak jelas, tak jami' merangkumi, ada yang tergantung. Tergantung tu macam mana? Bila disebut bahawa Ashabul Kahfi ni Kristian ketika itu kena sambung ayat tu. Kristian ataupun disebut oleh para ulama dan juga pengarang-pengarang kitab tafsir dengan maksud Nasara ataupun Masihi. Jadi memang agama Yahudi dan Nasrani ini adalah agama samawi, tapi diiktiraf ketika itu. Bila tergantung, orang akan kata bahawa Kristian zaman sekarang ni pun diterima, diakui agama mereka adalah benar. Ayat tu saya rasa tak jelas. Sedangkan Allah Ta'ala kata inna dina indallahi al-Islam, agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Islam sahaja. Adapun Yahudi dan Nasrani sebelum wujudnya agama Islam, sebelum diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diturunkan Al-Quran, memang agama mereka boleh diamalkan kerana agama Allah yang diturunkan daripada langit. Jadi saya rasa terpanggil untuk memberi penjelasan terhadap kekeliruan ini. Dan yang keduanya, tak habis-habis antara dua pihak ini, pengikut-pengikut mereka saling serang menyerang di antara satu sama lain. Sedangkan kalau kita, isu ini adalah isu agama, isu Islam, kita nak mempertahankan hujah kita mestilah berdasarkan kepada maklumat yang betul, kepada fakta, kepada hujah, kepada dalil. Itu kita diajar oleh orang Islam macam tu. Dan dalam perbahasan ini kita tak nak melibatkan isu-isu politik. Maksudnya bila kita duduk di dalam satu parti, satu kumpulan, apa yang disyarahkan oleh kumpulan lain, parti lain, semua tak betul. Yang tu tak boleh. Kita nak bahas di sudut dalil dan hujah sahaja. Yang keempat, jangan sebab kita benci kepada sesuatu kaum, sesuatu pihak ataupun seseorang individu sehingga kita tidak berlaku adil. Kerana Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, la yajrimanna syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. La yajrimannakum syana'anu qaumin, janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Sesuatu kaum, sesuatu pihak, seseorang individu. Para sahabat pernah nak menyelesaikan suatu masalah yang berlaku daripada kalangan orang Yahudi. Nak selesaikan satu masalah, orang Yahudi tengok sahabat datang, orang Yahudi kata, mestilah kamu menghukumkan kami salahnya sebab kami Yahudi, kamu Islam, mesti kamu kata kami salah. Jadi para sahabat baca ayat ini, tidak, kami diajar oleh Allah Subhanahu wa taala, kami diajar oleh Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Janganlah sebab kebencian terhadap sesuatu kaum menyebabkan kami tidak berlaku adil. Kami akan melakukan adil walaupun kepada sesiapa sahaja. Okey, yang seterusnya kita tengok isu yang dibangkitkan ataupun yang berlaku ini, iaitu ada individu yang tertentu dia baca ayat Quran. Ketika membahaskan isu ini, ada seorang individu yang lain kata mereka ini beriman. Jadi kalau kita tengok ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Surah Kahfi ayat yang ke-13. Allah Ta'ala kata nahnu naqussu 'alaika. Kami mengisahkan, akan menceritakan kepada engkau, kepada Nabi, naba'ahum bil haqq, cerita mereka dengan benar. Menunjukkan dalam Quran sendiri menyebut cerita ini tak berlaku di zaman Nabi. Allah Ta'ala kisah dalam Quran. Ini jadi di antara titik perselisihan, titik perbezaan. Jadi bila tak berlaku di zaman Nabi, jadi adakah mereka itu boleh dianggap sebagai orang Islam? Boleh tak? Maknanya penganut Nabi-Nabi yang terdahulu dianggap sebagai orang Islam. Kerana sebahagian daripada pendapat ulama, tak dengar. Panjang dah kita bahas. Tengok live ni tak dengar pula. Rugi ya. Okey, dengar. Jadi maknanya pengikut Ashabul Kahfi ini, boleh tak boleh kita sebut dia Nasara ataupun Masihi ataupun Kristian? Kerana agama yang terdahulu sebelum Nabi Muhammad SAW ini, sebagaimana yang kita sebutkan tadi, yang menjadi anutan para nabi. Nabi yang dimaksudkan di sini siapa dia? Nabi Musa dan juga Nabi Isa. Jadi kalau kita tengok di dalam surah yang lain, ayat yang lain, di dalam surah Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang Yahudi dan juga Nasrani. Jadi menunjukkan bahawa Allah Ta'ala sendiri sebut agama Nabi Musa adalah Yahudi, dia bukan Islam. Agama Nabi Isa adalah Nasrani, bukan agama Islam. Tetapi di sudut nama, walaupun bukan agama Islam, kerana Yahudi yang kita sebutkan tadi ataupun Nasrani suatu agama yang diiktiraf, yang diakui oleh Allah kerana mereka agama samawi ketika itu. Itu yang saya kata banyak penjelasan mereka hanya mengambil dari sudut istilah. Boleh tak sebut agama Islam ataupun agama Yahudi, pegangan yang menjadi pegangan Ashabul Kahfi. Mereka buat bagi istilah saja. Jadi ayat itu tergantung. Pada masa itu memang kita diterima. Tapi sekarang ni Yahudi dan Nasrani telah dibatalkan. Kita takut jadi orang Yahudi, Nasrani ataupun orang Kristian dirasa sedap duduk. Orang Kelantan kata sedap duduk. Apa maksud sedap duduk? Tuan-tuan tahu tak? Sedap duduk ni rasa seronok lah, rasa yakin lah, rasa confirm agama mereka betul. Sebab ayat tu tak habis. Kita boleh sebut Kristian sebagaimana fatwa yang dikemukakan ulama-ulama Jordan, tak salah walaupun istilah tu tak ada dalam Quran. Istilah Kristian itu tak ada dalam Quran ataupun Masihi tak ada dalam Quran, tetapi kita boleh menggunakan pakai kerana itu yang dipakai oleh umat yang terdahulu. Jadi maknanya agama Kristian ketika itu, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan juga orang-orang yang Yahudi, wan nasara was-sabiina. Sabiina agama yang terdahulu. Ada yang kata agama menyembah malaikat, itu sabiina. Man amana billahi wal yaumil akhir, iaitu orang-orang yang telah beriman dengan Allah dan juga hari akhirat.
Ini saya baca ayat surah Al-Baqarah ayat 62. Surah Al-Baqarah ayat 62. Maknanya ada di kalangan orang Yahudi, orang Nasrani, Sabi'in, mereka yang beriman kepada Allah. Walaupun disebut sebagai Yahudi, Nasrani, maknanya Yahudi yang beriman, Nasrani yang beriman. Bahkan pada ketika itu memang agama itu adalah suatu agama yang diiktiraf oleh Allah Ta'ala, kerana belum diturunkan Al-Quran, belum diutuskan Nabi, belum didatangkan agama Islam. Dia kata man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihah, dan beramal dengan amalan yang soleh. Kalau ada di kalangan Yahudi, Nasrani beriman dan beramal dengan amalan yang soleh, falahum ajruhum 'inda rabbihim, bagi mereka itu ganjaran mereka di sisi Tuhan mereka, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, tidak ada ketakutan di atas mereka dan juga tidak ada kebimbangan. Maknanya ada di kalangan orang Yahudi ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, kembali kepada terjemahan ayat yang kita bacakan tadi, ayat 13 tadi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Sesungguhnya kami akan menerangkan kepada engkau cerita mereka dengan benar. Menunjukkan cerita Ashabul Kahfi ini sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tak salah kita nak menamakan mereka itu Masihi ataupun Kristian, tidak salah. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka itu adalah pemuda-pemuda yang amanu. Kalau kita nak kata dia Kristian ke Yahudi ke, dia beriman. Yang ni ustaz tu kata mereka beriman, betul lah tu. Tak mana salah. Hari-hari duk jadi hangat, duk jadi apa, dia jadi riuh, bising kan. Dia kata beriman. Saya ulang, innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang beriman dengan Tuhan mereka. Wazidnahum huda, dan kami tambahkan, telah menambah oleh kami akan petunjuk. Jadi yang seorang pemimpin satu lagi dia kata Kristian pun betul, sebab terjemahan daripada Nasara ataupun Masihi, bukan salah. Sebab sebahagian daripada pendapat ulama memang Ashabul Kahfi ini Kristian ataupun Nasara ataupun Masihi, tetapi Kristian ketika itu, bukan sekarang. Itu yang saya kata, kalau tak dilanjutkan perbahasan, diterangkan dengan jelas, orang Kristian zaman sekarang ni akan rasa seronok. Oh, cerita kami pun dalam Quran, kami betul ya. Sedangkan inna dina indallahil Islam. Yang tu sahaja kesilapan yang perlu dilanjutkan perbahasan. Salah terjemah Kristian tidak salah, sebab Kristian pada ketika itu diterima. Jadi ada seorang ustaz yang kata mereka beriman pun memang dalam Quran kata mereka beriman. Tak mana salah. Jadi dalam isu, dalam sampai tambab ini, masalah ini dua-dua betul. Tak boleh pengikut mana-mana pihak mengecam pihak lain, pihak ni pula kecam pihak yang satu lagi. Sebab apa? Ayat Quran yang kita bacakan tadi, la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah kamu kerana dia lebih hampir kepada takwa. Jadi kita melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala, contohnya kita puasa kan, di hujung ayat puasa Allah Ta'ala kata la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Jadi yang kita buat ni nak melahirkan, mendidik diri kita supaya jadi orang yang bertakwa. Sebahagian daripada jalan untuk memperolehi ketakwaan, kita berlaku adil walaupun kepada musuh kita, pada pihak yang kita tak setuju dengan sebab isu-isu yang lain. Kita tak setuju dengan dia, isu-isu yang lain, isu perbezaan parti ke, manhaj ke, kita beza tentu. Tetapi ketika kita khususkan isu apa yang bangkit, isu apa yang ditimbulkan, kita kena fokus dalam isu tu, bukan mengaitkan dengan isu-isu yang lain. Berbeza, dia duduk dalam parti lain ke, manhaj lain ke, yang tu tak boleh kita kaitkan. Jadi sampai setakat ni dua-dua betul, tidak salah. Cuma bila sebut sesat itu, tidak akan jadi sesat dengan sebab dia tersilap. Satu lagi, perbezaan pendapat, perbezaan di sudut istilah. Yang keduanya, seseorang tidak akan jadi sesat kalau sekiranya tidak disesatkan oleh Allah.
man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudhillahu fala hadiyalah. Barang siapa yang memperolehi petunjuk, man yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, siapa pun tak boleh nak sesatkan dia. Seseorang yang memperoleh hidayah daripada Allah, seluruh manusia kata dia sesat, dia takkan jadi sesat. Sebaliknya, seseorang itu memang sesat berdasarkan kepada pegangan dia, akidah dia bercanggah dengan Quran dan hadis, orang tak kata pun confirm sesat. Orang tak kata pun confirm sesat. Ingat, tak perlu, maknanya sesat ataupun hidayah itu disebut oleh mana-mana orang. Tentu jadi masalah bila dia menyesatkan orang. Warabatna ala qulubihim, dan kami teguhkan, telah meneguh oleh kami, kata Allah, ala qulubihim, atas hati-hati mereka, idh qamu, ketika mereka berdiri. Faqalu, dan mereka berkata, Rabbuna Rabbus samawati wal ard, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Tapi Kristian sekarang, mereka telah menerima konsep Trinity. Kalau tak hurai tadi saya kata dia akan memberi kesan yang besar. Kalau kita kata Ashabul Kahfi Kristian, mati setakat tu. Sedangkan Kristian zaman bila? Konsep Trinity ni, Tuhan tiga dalam satu. Allah, Ruhul Kudus, anak Tuhan. Allah kata, laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sesungguhnya telah kafirlah orang yang kata Allah Ta'ala tu 3 dalam 1. Yang ni kalau orang tak kata kafir pun, kalau orang pegang macam tu, orang tak kata sesat pun, Allah kata sesat. Orang yang kata Allah Ta'ala ada berpegang konsep Trinity ini, Thalithus Thalathah, kalau orang tak kata sesat pun dia sesat. Sebab Allah Ta'ala yang sebut. Allah Ta'ala sendiri yang sebut. Dia kata, tengok Ashabul Kahfi ni kata apa? Ketika mereka berdiri dan mereka mengatakan, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Lan nad'u wa min dunihi ilaha. Kami tidak menyeru selain daripada Allah itu Tuhan. Jadi Kristian zaman sekarang ni iktiraf tak Allah Ta'ala Tuhannya. Tuhan yang esa, Tuhan yang satu. Wa ilahukum ilahun wahid. Sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu. Qul huwallahu ahad. Allah Ta'ala tu esa. Kristian zaman sekarang ni terima tak? Tu kena bahas panjang. Tak boleh tergantung. Banyak saya dah tengok doktor guru, ustaz duk bahas, tergantung. Sebab tu saya rasa terpanggil untuk memberi penjelasan. Mereka hanya bahas tentang boleh tak sebut istilah Kristian, tentu je. Tapi tanpa dilanjutkan perbahasan, sehingga kadang-kadang kita takut orang Islam keliru dan takut orang Kristian sendiri rasa sedap duduk. Sedap duduk ni rasa seronok. Agama mereka masih diiktiraf, masih diperakui dan disebut di dalam Al-Quran. Memang dah disebut dalam Al-Quran, Kristian Yahudi ni disebut, tapi agama tu telah batal. Di antara ayat-ayat yang mengatakan agama mereka telah batal, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada ajaran Islam ini keseluruhannya. Sebab dia ada cerita tentang ayat ni. Ada sahabat sebahagiannya menyebut bahawa Sayyidina Umar nak baca kitab Taurat tiap-tiap malam Sabtu. Macam orang Melayu kita baca Yasin malam Jumaat kan. Nak baca kitab Taurat. Sebab apa? Cerita dalam Taurat ini cerita-cerita menarik. Cerita-cerita seronok lah, kita zaman dulu. Jumpa Rasulullah tak pergi. Takut terpengaruh dengan ajaran Taurat. Sedangkan ajaran Taurat adalah ajaran Allah. Agama yang ada dalam Taurat iaitu agama Yahudi adalah agama samawi. Kenapa tak boleh pakai? Kerana telah dimansuhkan. Agama Yahudi dan Nasrani ataupun Kristian telah dibatalkan oleh Allah dengan sebab kita sebut tadi, datangnya Nabi Muhammad, diturunnya Al-Quran dan didatangkan agama Islam. Dan Allah Ta'ala sebut lagi, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Islam telah lengkap, telah sempurna, telah cukup.
Laqad qulna idzan syatata. Sesungguhnya kami telah berkata, kalau begitu perkataan yang jauh daripada kebenaran. Kalau kami kata ada Tuhan yang lain daripada Allah, maka kami cakap suatu percakapan yang jauh daripada kebenaran. Sebab itu Ashabul Kahfi ini mengatakan Tuhan dia Esa, Tuhan yang satu. Dia menerima Tuhan langit dan bumi. Kristian sekarang ni terima tak terima? Kalau dia terima pun Allah Ta'ala tu Esa, dia masih beramal dengan ajaran Kristian, kafir juga. Sebab apa kafir? Sebab agama itu telah dibatalkan, telah dimasukkan jelas. Allah Ta'ala sebut ayat yang kita bacakan tadi, inna dina indallahil Islam. Agama yang diiktiraf, diakui oleh Allah Ta'ala Islam sahaja. Kristian, Yahudi, Nasrani, Buddha dan sebagainya, apa-apa nama, apa-apa istilah terhadap sesuatu agama, semuanya dibatalkan. Okey, banyak juga orang nak tanya, kalau macam agama Kristian telah dibatalkan oleh Allah, telah dihapuskan, kenapa kita diharuskan berkahwin dengan ahli kitab dan diharuskan makan sembelihan mereka? Macam mana pula tu? Kalau dah batal sembelihan mereka, kita tak boleh makan. Kita tak sah berkahwin dengan wanita ahli kitab. Sebab tu kita kena tahu secara jelas. Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni nak pujuk balik. Nak pujuk balik orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau mereka boleh menerima Nabi Musa, Nabi Isa, ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa, Nabi Isa boleh terima, jadi kenapa tak boleh terima Islam? Jadi untuk melembutkan hati mereka, sebab tu diharuskan kita makan sembelihan ahli kitab. Orang kata, selalu orang sebut bila kata ahli kitab ni, ahli kitab telah dibatalkan, agama mereka telah dimansuhkan, dan ahli kitab di zaman sekarang ini mereka telah menokok tambah ajaran yang ada di dalam Taurat dan Injil. Sebenarnya saya dah ulang banyak kali di dalam kuliah kita, berlaku perubahan kepada kitab Taurat dan Injil zaman Nabi Musa lagi, zaman Nabi Isa lagi. Bila sampai kepada zaman Nabi Muhammad, mereka pindah lagi, ubah lagi. Sampai zaman sekarang, ubah lagi, pindah lagi. Kalau nak kata tak boleh makan sembelihan mereka, berkahwin dengan wanita mereka kerana telah berlaku perubahan, kita kena cek di sudut fakta sejarahnya, berlaku perubahan itu bila? Berlaku perubahan tu masa zaman Nabi Musa, Nabi Isa, sebelum datang Nabi Muhammad. Contohnya ayat yang selalu kita sebut, wa qulu hatta naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Mereka mengatakan, hendaklah kamu kata, Allah Ta'ala kata kepada ahli kitab, hendaklah kamu sebut hittatun. Hittatun maknanya ighfir. Ighfir lana. Ampunlah dosa kami. Itu maknanya hittah. Mereka tukar, mereka letak nun. Hintah, jadi gandum. Allah Ta'ala bukan suruh kami bertaubat, suruh kami minta maaf. Kalau taubat minta maaf maknanya kami salah. Kami bukan ada salah apa. Allah Ta'ala suruh kami makan, maknanya situ dia ubah dah. Sebelum lahir Nabi Muhammad ini, perubahan demi perubahan, perubahan demi perubahan, penyelewengan demi penyelewengan, sampai Nabi Muhammad ubah lagi. Sebab tu Allah Ta'ala kata, qul ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillah. Wahai ahli kitab, mengapa kamu kufur dengan ayat-ayat Allah? Afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah summa yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun. Adakah kamu tamak sangat, gemar sangat, bersungguh sangat nak ajak ahli kitab masuk Islam, percaya, beriman kepada kamu, sedangkan mereka membaca kitab, mereka ubah. Jadi tang isu ubah ni bila? Ubah ni zaman Nabi Musa, Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad berlaku banyak perubahan. Nabi Muhammad wafat, berubah lagi, sampai zaman kita berubah lagi. Tetapi ayat yang saya baca tentang halalnya makan sembelihan ahli kitab adalah surah Al-Ma'idah, dan berkahwin dengan wanita mereka, surah Al-Ma'idah. Surah Al-Ma'idah ini adalah antara surah yang terakhir diturunkan oleh Allah. Bukan yang paling akhir, saya sebut antara. Al-yawma uhilla lakumut thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan ahli kitab.
Makanan ahli kitab yang dimaksudkan di sini dibahaskan oleh para ulama tafsir sembelihan mereka. Kalau sembelihan tu memang mengikut kaedah ahli kitab Yahudi dan Nasrani, dia sembelih macam mana terpulang. Kita sembelih kan, kalau kita pisau yang tajam, putus mari, halkum kan. Sebahagian daripada ulama 2 urat tepi, ada ulama kata 4 urat selain daripada mari dan halkum. Itu perbahasan di dalam fiqh agama Islam. Mazhab-mazhab yang muktabar di dalam Islam. Kalau sembelihan mereka lain daripada tu, terpulang. Kita boleh makan sembelihan mereka. Dan kita boleh berkahwin dengan wanita mereka. Tujuan apa kita sebut tadi? Untuk melembutkan hati mereka. Kalau Nabi Musa kamu boleh terima, ajaran Nabi Musa, Nabi Isa kan kamu boleh terima. Kenapa Islam kamu tak terima? Hukum Islam kamu tak terima? Nabi Musa, Nabi Isa adalah Nabi yang diutuskan oleh Allah. Nabi Muhammad bukan ke? Taurat Injil, kitab samawi yang diturunkan oleh Allah, Quran. Kenapa kamu tak terima? Sebab tu orang Islam, la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami tidak membezakan antara mana-mana agama Yahudi dan Nasrani dan mana-mana nabi, dan kami berserah diri. Okey. Tersambung lagi terjemahan huraian di dalam surah Kahfi tadi. Wah, malam ni panjang sikit tuan-tuan. Dah cuti lama kita ni. Tak payah. Nak bagi jelas. Kalau ada orang tengok live ni tak puas hati, dia bahas pula esok, dia alu-alukan, tak ada masalah. Tapi ada beberapa kelompongan dia saya tengok tidak jami', serasa terpanggil untuk memberi penjelasan. Yang seterusnya selain daripada penjelasan huraian-huraian yang telah dibuat sebelum ini oleh berbagai individu. Haula'i qaumun attakhadhu min dunihi alihah. Mereka adalah kaum kami yang menjadikan selain daripada Tuhan, selain daripada Allah itu Tuhan. Mereka ni orang yang bertauhid kepada Allah. Nak sama dengan Kristian sekarang tidak boleh. Sebab tu saya kata tergantung. Tak boleh. Kadang-kadang nak bagi sedap hati kan. Tak boleh. Dalam masalah agama ni kita kena jelas. Dia tak boleh kerana mungkin orang tu menjadi pengikut kita ke, ataupun sebahagian daripada pengundi kita ke. Kita pun cerita nak bagi sedap hati. Tadi kita sebut nak bagi sedap hati apa dia? Nak bagi seronok kan. Toleransi lah. Konon-kononnya Islam pun okey, Yahudi pun okey, Nasrani okey, Kristian pun okey juga. Yang tu tak boleh. Kalau ada tujuan itu tak boleh. Itu tujuan tu adalah hatilah. Hati ni kita tak tahu. Sebab dalam Islam ni dia kena jelas. Adapun bila kita kata inna dina indallahil Islam, agama yang diterima oleh orang Islam, tidaklah bermaksud kita mencaci, menghina agama-agama yang lain, Kristian, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan agama-agama dalam dunia ni. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam ayat dalam surah Al-An'am, ayat 108, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Janganlah kamu caci, kamu maki orang-orang yang menyeru selain daripada Allah, orang yang berdoa menyeru selain daripada Allah. Fa yasubbullaha adwan bighairi ilm, maka nescaya mereka akan mencaci Allah dalam keadaan permusuhan tanpa ada ilmu. Sebab tu kalau kita Islam, dan Islam ni Allah Ta'ala kata inna dina indallahil Islam, agama yang diterima adalah Islam. Dalam waktu yang sama kita tak boleh maki agama Kristian, Yahudi, Nasrani, Buddha, Hindu dan sebagainya. Sebab apa kita tak boleh maki? Walaupun agama itu batil di sisi Allah, di sisi Islam, di sisi ajaran yang dibawa oleh Nabi SAW adalah batil. Kita hanya kena seru mereka dengan hikmah. Dengan hikmah tadi, sebelum ni kita sebut hikmah tu bil Quran was sunnah. Dia suruh kita seru mereka, tapi bukan menghina, bukan kita mencaci, bukan kita mengutuk. Sebab Allah Ta'ala kata, kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Yang demikian itu kami telah menjadikan oleh kami bagi setiap umat itu amalahum, maf'ulun bih daripada zayyana. Zayyan fa'il, na fa'il, amalahum maf'ulun bih.
Kami telah menjadikan setiap umat itu menjadikan perhiasan. Setiap umat, setiap penganut agama akan nampak perbuatan dia itu cantik, elok. Yahudi akan nampak perbuatan dia, amalan agama dia, upacara agama dia betul. Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, Ayapin, dia nampak amalan tu betul. Tapi Ayapin ni tak termasuk dalam tu, sebab Ayapin tu asalnya Islam, dia jadi murtad. Yang tu kita kena dalam bab lain pula, mesti dihukum kan. Sebab man baddala dinahu faqtuluh. Itu dalam sebuah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Siapa-siapa yang menukarkan agamanya hendaklah dibunuh. Ini yang kita sebut memang asal dia agama tu, agama sesat tadi. Sebab apa tak bagi kita caci, kita hina, kutuk agama lain? Kerana kami telah menjadikan bagi setiap umat itu nampak elok amalan yang dia buat. Upacara ibadah agama yang dia buat, dia nampak elok. Okey, tak apalah, atas dunia kita raikanlah pilihan dia. Kita raikan. Dia nak pegang agama apa pun, kita tak boleh hina, tak boleh caci. Summa ila rabbihim marju'uhum. Tetapi kepada Tuhan mereka lah mereka dikembalikan. Tak apa, atas dunia okey, kami hormat, kami iktiraf, kami tasamuh, tolak ansur, kami raikan agama kamu. Tetapi ingat, Yahudi dan Nasrani dan juga agama Kristian, agama Buddha dan Hindu, dan kena ingat, Allah sebut, bukan kami sebut. Allah kata kepada Tuhan mereka, mereka akan dikembalikan. Maknanya hak atas dunia, orang Islam meraihkan mereka, tak apa, memang disuruh. Tetapi ingat, semua orang akan bertemu dengan Allah. Semua orang akan bertemu dengan Allah. Fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun. Allah Ta'ala akan bongkarkan sesuatu yang mereka buat. Jadi kita kena jelas, kami raikan kamu sembah tokong, sembah parala, okey, kami tak kata apa-apa. Tapi kena ingat, di akhirat besok kami dan kamu akan bertemu dengan Allah, dan Allah akan membongkarkan apa yang kamu buat atas dunia dan juga amalan kami. Maknanya itu situ jelas lah. Raikan, kita hormati. Okey, itu pilihan masing-masing. Tetapi di akhirat besok, yang ni baru ada keputusan. Keputusan atas dunia kita tolak langsung. Tapi keputusan di akhirat, keputusan di akhirat besok jaga. Allah Ta'ala akan tanya, kamu sembah selain daripada Allah. Sebab Allah Ta'ala kata dia saja Tuhan yang esa. Qul huwallahu ahad. Wa ilahukum ilahun wahid. Allah Ta'ala dia saja yang esa, dia satu. Kalau orang mengaji sebab 20 tak boleh sebut satu kan. Panjang pula nak bahas itu, kita tak nak bahas. Boleh sebut satu dalam Quran kata, dan boleh sebut esa. Allah Ta'ala ni maknanya tak berbilang. Allah Ta'ala kata macam tu. Kaum kami Ashabul Kahfi kata telah menjadikan selain daripada Allah Ta'ala alihah, Tuhan-Tuhan. Menunjukkan mereka berpegang kepada agama tauhid, bukan sebagaimana Kristian sekarang. Kena jelas tu. Walau la ya'tuna alaihim bisultanin bayyin. Mengapa mereka tidak mendatangkan atas mereka itu dengan keterangan yang nyata, dengan suatu hujah yang terang, mengapa ambil Tuhan lain daripada Allah? Mana boleh orang bagi hujah, bagi dalil kalau dah sembah lain daripada Allah Ta'ala ni, tak usah duk sembang tak usah duk perah otak cari dalil. Apa alasan aku sembah lain daripada Allah? Kafir zaman dulu pun sama, kafir zaman Nabi Muhammad pun sama. Bila ditanya kenapa sembah lain daripada Allah Ta'ala, mereka akan sebut juga, la na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidaklah menyembah mereka, yakni berhala-berhala, Tuhan-Tuhan yang lain daripada Allah. Kami sendiri pun tak anggap sebagai Tuhan pun. Sekadar nak bawa kami punya doa, kami punya amalan bertemu dengan Allah. Kerana kami tak layak dengan dosa kami, kesalahan yang banyak ni, nak bawa amalan kami, doa kami direct langsung kepada Allah. Kena lantik perantaraan. Sebab tu dia kata di sini, kalau sekiranya mereka, mengapa tidak mereka memukakan suatu keterangan yang jelas mengapa sembah Tuhan lain daripada Allah. Lalu Allah Ta'ala kata, faman azlamu mimman iftara 'ala Allahi kaziba. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang melakukan dusta terhadap Allah? Apa maksud dusta terhadap Allah? Iaitu menganggap ada Tuhan yang lain daripada Allah. Ada Tuhan yang lain daripada Allah. Okey. Kita tengok pula agama. Tadi kita sebut dalam Al-Quran juga menggunakan istilah Yahudi dan Nasrani. Mana tak salah kita sebut Nabi Isa beragama Nasrani, ataupun diterjemahkan sebagai Masihi ataupun Kristian. Tak salah. Ataupun Yahudi
agama yang dipegang oleh siapa dia? Oleh Nabi Musa adalah Yahudi, tak salah. Tetapi sebahagian ulama dia tak boleh terima istilah ini. Dia kena sebut semua Nabi-Nabi ni adalah Islam. Dia tak boleh sebut Yahudi, Nasrani, tak boleh. Okey, kita tengok di sini. Dia kata apa? Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Adakah kamu bersaksi ketika telah datang oleh Ya'qub oleh kematian? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di. Apa yang kamu akan sembah selepas kewafatan aku? Qalu na'budu ilahaka. Anak-anak Nabi Nabi Ya'qub kata, sebelum Nabi Muhammad, Nabi Ya'qub ni sebelum kedatangan Nabi Muhammad, wa ilaha abaika, kami akan sembah Tuhan engkau, Tuhan bapa engkau, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail dan Tuhan Ishak, ilahan wahida, adalah Tuhan yang satu, wa nahnu lahu muslimun. Anak-anak Nabi Ya'qub kata, kami adalah orang Islam. Kalau ada ustaz, ada mana-mana orang kata agama Nabi dulu semua Islam, dia tak boleh terima Nasrani, Yahudi, betul juga. Ini sekarang ni perbalahan, perselisihan istilah je sebenarnya. Ada kadang-kadang orang keras dia sebut, tak boleh sebut Yahudi dan Nasrani, semua agama Nabi, para Nabi itu adalah agama Islam. Betul juga, sebab Al-Quran menggunakan istilah muslimun. Kalau golongan yang pertama tadi sebut Yahudi, agama Nasrani yang dipegang oleh Musa dan juga Nabi Isa, ataupun agama Kristian, betul juga, sebab istilah tu adalah Quran. Sekarang ni kita duk balah tentang istilah sahaja, bukan di sudut pegangan. Sama ada kita sebut agama Islam ataupun agama Kristian yang dipegang oleh Nabi yang terdahulu, sebenarnya mereka semua agama tauhid, tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain. Nak sebut Kristian pun tak apa, sebut Nasrani pun tak apa, Masihi pun tak apa, tapi ingat, mereka tak sembah Tuhan yang lain daripada Allah. Okey, kita tengok pula apa yang disebut oleh pengikut-pengikut Nabi. Tadi surah apa tadi? Surah Al-Baqarah ayat 133. Surah Al-Baqarah ayat 133. Kita tengok pula surah Ali Imran ayat 52. Falamma ahassa Isa minhumul kufra, maka tak kala Isa merasakan daripada mereka itu kekufuran. Orang nampak, dia rasa, dia perasan, dia sedar kaum dia nak bunuh dia dan berterusan dengan kafir. Kaum Nabi Isa ni nak bunuh dia dan nak menzahirkan kekufuran, terang, nak lawan dia terang-terang. Qala man ansari ila Allah, dia kata, siapalah pembantu-pembantu aku nak bawa kepada agama Allah Ta'ala ni. Sebab tu dia kena ada pengikut, seorang-seorang tak boleh buat kerja Islam. Siapakah daripada kalangan kamu yang ramai-ramai ni akan sokong aku, bantu aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al-hawariyuna, Hawariyun maknanya pengikut-pengikut yang setia. Telah berkata oleh pengikut-pengikut yang setia ataupun disebut sebagai Hawariyun, nahnu ansarullah, kami penolong-penolong agama Allah. Amanna billah, kami beriman kepada Allah. Washhad, kamu saksikan bi anna muslimun, kami adalah orang Islam. Jadi kalau nak kata Nabi Isa berpegang kepada agama Islam, boleh juga di sudut istilahnya, tak salah. Sebab tu sebahagian ulama dia menentang keras kalau ada orang berpegang bahawa agama Nabi yang terdahulu selain daripada Islam. Nak sebut Yahudi, Nasrani tak boleh. Mesti semua Nabi-Nabi itu Islam. Okey. Dalam bab ini, kesimpulannya, kita boleh sebut sebagai Nasrani ataupun boleh sebut sebagai Islam. Tetapi kalau kita sebut sebagai Yahudi, agama Yahudi ataupun agama Nasrani, betul. Tapi kenapa dia kata Islam di sini? Islam dengan makna tindakan. Tu kena jelas tau. Sebab tu saya nampak tak jelas. Orang nak bahas isu ni, dia tak jelas. Islam pada masa itu bukan dengan maksud agama, dengan maksud pendirian, dengan maksud keputusan, dengan maksud penyerahan diri kepada Allah. Yahudi, okey, betul. Sebab Yahudi, Nasrani agama samawi. Islam di sini, Islam dengan makna mereka berpegang kepada Yahudi dan Nasrani dalam maksud mereka berserah diri. Wa nahnu muslimun, kami serah diri kepada Allah. Islam, al-Islamu bi ma'na al-istislam. Islam dengan makna menyerah diri. Maknanya mereka Yahudi betul, Nasrani betul, tapi mereka serah diri kepada Allah
Apa yang diputuskan oleh Allah, apa yang diarahkan oleh Allah Ta'ala, semuanya kami dengar. Sami'na wa ata'na. Walaupun mereka daripada kalangan Yahudi dan Nasrani. Jadi istilah, nama, tak salah kita sebut mereka Yahudi, Nasrani, ataupun Kristian, ataupun kita sebut Islam. Ini perbahasan di sudut istilah. Banyaklah sebahagian daripada ulama bahas ni. Kita nak cerita boleh ya? Kita nak cerita boleh ya? Di sudut rajih tak rajih itu, masing-masing mengemukakan hujah dan alasan. Boleh tak sebut Islam? Boleh tak sebut Yahudi? Yang tu panjang pula, saya tak nak bahas. Mungkin pukul 12 pun tak selesai. Kita nak sebut, boleh sebut Islam, agama Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi-Nabi yang terdahulu boleh sebut Islam, ataupun agama Nabi Musa ini kita sebut sebagai Yahudi, agama Nabi Isa sebagai Nasrani boleh. Tetapi hakikatnya mereka beragama Tauhid. Yang seterusnya, pasti ke? Sekarang ni orang nak sebut. Pasti ke pengikut Ashabul Kahfi itu Kristian? Yang tu kita kena jelas juga. Sebenarnya pendapat yang rajih tidak, bukan dia Kristian. Bukan agama Kristian sebagaimana ada isu yang dibangkitkan. Cuma bila kita bahas isu ni, bukan kita nak bergaduh dengan mana-mana orang, kita nak tahqiq. Apa maksud tahqiq? Kita nak pasti betul ke dia Kristian. Sebab tadi kita baca tadi, nahnu naqussu alaika, kami menceritakan kepada kamu suatu kisah, maknanya benda tu tak berlaku di zaman Nabi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir kata memang ada pendapat yang macam tu, tetapi tak tepat dia tu, tak tepat. Ibnu Katsir merajihkan dia bukan Kristian. Pendapat Ibnu Katsir ini disokong oleh sebahagian besar ulama-ulama tafsir. Di antaranya Dr. Wahbah Zuhaili di dalam kitab Al-Tafsir wal Mufassirun, dan juga pengarang kitab Tafsir Al-Maraghi dan tafsir-tafsir yang lain. Mereka sokong pendapat Ibnu Katsir, pengikut Ashabul Kahfi bukan Kristian. Buktinya sebab dia ada dalam hadis-hadis yang sahih, sebab turunnya cerita Ashabul Kahfi, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda tu, kafir Quraisy hantar beberapa orang pergi bertemu dengan ulama-ulama Yahudi. Sebab mereka yakin ulama Yahudi ni tahu cerita-cerita dulu. Dia tak tanya ulama-ulama Nasrani. Mereka pergi jumpa ulama-ulama Yahudi. Tanya 3 perkara. Wa yas'alunaka an Dzil Qarnain. Tanya ulama Yahudi ini tentang Zulkarnain. Lepas tu tanya juga tentang roh. Lepas tu dia tanya pula Nabi Muhammad. Ada berlaku persamaan tak jawapan ulama Yahudi ini dengan jawapan Nabi Muhammad? Dia nak tahu. Kalau sama, menunjukkan bahawa Muhammad ni betul confirm Nabi. Tanya 3 perkara ni. Jadi mengikut riwayatnya, kenapa mereka tanya ulama-ulama Yahudi? Mereka yakin ulama Yahudi ni tahu cerita sebenar yang berlaku daripada kalangan agama mereka, dalam kalangan puak mereka tahu. Jadi sebab itu Ibnu Katsir kata bukan Kristian. Mereka lebih kepada agama Yahudi. Sebab Kristian di zaman Ashabul Kahfi tak wujud lagi. Tetapi Yahudi dah wujud. Dah wujud. Walaupun banyak orang duk sebut kan. Dia mereka ini tak salah kita sebut Kristian. Memang tak salah saya sebut, ada pendapat, ada pandangan ulama. Tetapi pendapat yang rajih, yang kuat, mereka bukan Kristian. Mereka adalah Yahudi. Dan kita pun tak berbalah dengan isu pendapat ini. Kita kata Yahudi, mereka kata Kristian, Nasrani, kita tak bukan jadi isu. Cuma kita nak tahqiqkan masalah, dia bukan Kristian. Nabi Isa tak muncul lagi zaman Ashabul Kahfi. Macam mana para ulama, di antaranya Ibnu Katsir kata, kita nak sandarkan pegangan Ashabul Kahfi itu Kristian. Kerana Nabi Isa tak wujud lagi, tak muncul lagi. Jadi situ ada ruang untuk dibahaskan, dipertikaikan. Sebab ada pengikut-pengikut satu pihak ni, orang ni tak mengaji ni. Dia mengaji sangat. Kadang-kadang orang nak condemn orang. Dalam bahasa Arab dia panggil nak iktiraf. Nak bantah orang tak mengaji tak habis. Siapa mengaji habis dalam dunia? Yang mengaji habisnya Rasulullah je. Kita semua mengaji tak habis. Sebab tu kita bahas. Apa yang saya bahas dia bentangkan malam ni, ada benda yang longgar, yang lompong, yang tak tepat. Orang boleh bahas pula malam esok. Tak ada masalah. Dia boleh kritik pendapat yang kita kemukakan ini. Tak ada masalah. Sebab kita bukan tahu semua.
Kita bukan tahu semua. Dia pergi sebut tak ngaji majlis takbir, dia kata yang paling menyedihkan sebut Khawarij pula tu. Ni tak ada di antara ciri-ciri Khawarij ni. So saya kata tak boleh. Kita tak terima mana-mana kumpulan, tak setuju dengan mana individu, kita menghukumkan dia, tak boleh. Yang ni sesat. Ada kumpulan ni pula kata ni sesat ni. Perbezaan pendapat kita tak boleh menyesatkan orang. Tadi jelas kan? Perbezaan pendapat tak boleh kita menyesatkan orang. Pengikut kumpulan ni pula, ini kata ciri-ciri Khawarij ni, dia kata. Tengok. Hadis kita duk baca hadis riwayat Muslim, ada di dalam Riyadhus Matan Arba'in hadis 40, al-muslim akhul muslim. Allah Ta'ala kata orang Islam, Nabi kata orang Islam, saudara orang Islam yang lain, la yahzuluhu, la yahqiruhu, wa la yazlimuhu. Tak boleh kita menyakiti dia, tak boleh kita menyakiti hati dia, menzalimi dia, buat naya kepada dia, kita menghina dia. Dua-dua individu ni Islam. Walaupun berbeza parti, berbeza manhaj, berbeza pandangan, Islam. Tapi yang jadi masalahnya, bila nak bahas isu ilmiah ni, dia kaitkan dengan parti. Dia ni parti ni, aku mesti kena hentang. Jawapan dia semua tak betul. Hak ni pula kata, dia ni parti ni. Tak betul, memang aku kena hayum. Aku kena hayum betul-betul, inilah peluang. Itu tak boleh macam tu. Dia ni manhaj apa? Kumpulan apa? Awal dah kita taram kita taram dah kepada mana-mana pihak, mana-mana individu, cakap dia semua tak betul. Sebab tu saya sebut selalu, Allah Ta'ala kata wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Janganlah kebencian kamu terhadap sesuatu kaum, kamu tidak berlaku adil. Berlaku adil lah, kerana adil itu lebih hampir kepada takwa. Jadi nak melahirkan, mendidik, mengasuh diri kita menjadi orang yang bertakwa, kena berlaku adil lah. Kena berlaku adil. Okey ya. Nak sebut Ashabul Kahfi tadi, Kristian boleh, tetapi pendapat itu tidak kuat. Dia lebih kepada Yahudi. Dan saya nak sebut sekali lagi pula yang terakhir, maknanya kalau sebut Kristian pun kena sambung perbahasan, penjelasan Kristian zaman tu yang mentauhidkan Allah sebagaimana pegangan Ashabul Kahfi yang disebut dalam ayat yang kita bacakan tadi, ayat 13 hingga 15 tu. Mereka tauhid kepada Allah. Bukan Kristian zaman sekarang. Bukan Kristian zaman sekarang. Kerana agama Kristian sekarang telah dimangsuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila diturunkan Al-Quran, diutuskan Nabi Muhammad, didatangkan agama Islam, semua telah batal. Itu tak boleh pakai dah. Yang kita nak pakai sekarang ni apa dia? Agama Islam sahaja. Inna dina indallahil Islam. Agama yang diterima oleh Allah Ta'ala Islam sahaja. Adapun bila kita pegang agama Islam, sebagaimana kita sebut tadi juga, bukanlah satu ruang alasan untuk kita menghina agama-agama lain. Di atas dunia kita iktiraf pegangan mereka. Allah Ta'ala kata kami jadikan sesuatu pegangan manusia ini, dia nampak elok apa yang dia buat. Agama apa yang pegang dia nampak elok. Tapi kena ingat, di akhirat besok Allah Ta'ala bahas. Allah Ta'ala akan bongkarkan balik akidah kita, pegangan kita. Yang tu kena ingat. Kamu tanggung lah. Masing-masing tanggung. Atas dunia tak apa, kami iktiraf, kami raikan pegangan kamu. Tapi di akhirat besok ingat, Allah Ta'ala kata dia akan bongkarkan segala pegangan, perbuatan, amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia. Wallahu alam. Sekadar itu dulu perbahasan kita, hampir 1 jam. Sebelum ni kita bahas ni dalam 20 minit, 30 minit. Isu ni kita bahas panjang sikit. Okey, kok ada soalan daripada tuan-tuan yang duk baca Facebook, TikTok ni? Dalam isu ni apa lagi keliru? Tidak ada kemungkinan bahawa tidak kemungkinan itu terbit dalam terjadinya pahaman kredit. Sebelum tu lagi. Kemungkinan tu ada, sebelum tu lagi. Sebab minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Tadi kita baca sebahagian daripada ayat bahawa Kristian zaman Nabi Isa tu memang diterima sebab mereka mentauhidkan Allah. Jadi tak salah lah kalau kita kata mereka berpegang kepada agama Kristian. Kristian ketika itu, sebelum timbulnya sekarang ni banyak Trinity-nya, tambahan-tambahan yang lain, perubahan-perubahan yang lebih banyak terhadap agama yang mereka pegang ketika zaman Nabi Isa AS. Lagi banyak lagi berlaku perubahan.
Okey, ada soalan lain? Wallahu alam. Ada soalan? Kalau kita dah kaji dari segi tujuan, kita tak tahu lah kan. Ah, Kita tak tahu. Di waktu disebutkan ni, dia di hari-hari yang nak sambut Christmas. Jadi kalau kita tengok, selepas pada itu bila wartawan tanya pun dia tak ceritakan dengan sepenuhnya apakah tujuan. Kita takut ada maksud? mengkira. Jadi mungkin Di situ. orang rakyat mahal dia boleh nasihatkan apakah nasihat yang terbaik mungkin tu selain mungkin dia atau yang lain apabila membicarakan tentang perkara yang menjadi isu tadi. Jadi kita nak sambung dengan kita jadi macam ni. Aku perkara ni. Oh, bagus tu. Itulah andaian yang dikemukakan oleh ramai pihak. Sebab nak sambut Christmas, timbulnya isu ini. Ada orang kata andaian. Bila sebut andaian, dia bukan merupakan keputusan. Boleh jadi betul, boleh jadi salah. Sebab andaian itu benda yang tersirat di dalam hati manusia. Kita tak tahu. Jadi saya cakap ni atas dasar benda jelas. Tujuan dia nak, macam nak mengiktiraf agama Kristian, nak menunjukkan terlalu nak bertolak ansur. Yang tu saya tak tahu. Saya bercakap atas bukti yang terang. Andaian itu memang banyak orang sebut. Kenapa masa-masa ni nak sebut tentang Kristian, nak sambut Krismas tu. Jadi saya tak hurai masalah andaian dan juga hasrat dan niat orang, kerana itu masalah batin. Masalah dalam hati kita tak tahu. Kita nak cakap benda yang jelas. Okey, ada soalan lain? Dia ada rentan pada isu ni kan. Kalau kita tengok di Sabah Sarawak, dia highlightkan orang Islam berada di majlis Kristian itu menyanyikan lagu Salah tu. Salah. Kita takut orang. Sebab tu saya sebut tadi, kalau tak dikawal, tak dibahaskan dengan terang, dengan jelas, dengan perbahasan yang sempurna, menyebabkan akan jadi masalah kepada dua pihak. Pihak yang pertama, orang Islam tu sendiri kata, oh tak apa, boleh kita toleransi di dalam masalah agama ini. Sebab pemimpin ni pun dulu dia daripada satu gerakan Islam juga. Dia pun mengaji Islam, jumpa Qaradawi lah, ulama-ulama dunia kan. Jadi orang-orang yang tak tahu masalah, orang yang tak tahu isu, yang tak buat kajian, banyak juga, ada juga buku-buku yang dia tulis. Sebab mula-mula dia naik dulu, ada orang geng-geng usrah sembang saya, oh insyaAllah ni, insyaAllah dia kata, kita Ustaz Islam ni, dia jumpa mesti jumpa ulama antarabangsa. Tapi kita tak nak ulas panjang isu tu sebab masalah niat. Memang bila dia buat macam tu, sebahagian orang Islam pun jadi kata tak apa. Yang kedua, masalah kesan selain daripada orang Islam yang jahil, yang tidak mengaji akidah dengan betul, kesan kepada pengikut Nasrani ataupun Kristian. Mereka rasa sedap hati, rasa seronok. Oh tak apa, kami ni sama dengan agama Islam, cuma beza pendapat. Dia nak jadikan perbezaan pendapat ini perbezaan agama sebagaimana mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, Hanafi, Asy'ariyah, Salafi. Nak buat macam tu mana boleh? Sebab ini agama, bukan pendapat, bukan ijtihad. Agama Kristian telah dibatalkan, telah dimansuhkan. Tak boleh. Dia kena jelas. Jadi tak jelas tu menyebabkan orang keliru, tertanya-tanya, yang menyebabkan sampai malam ni orang duk bahas lagi isu tu sebab tak jelas. Bila kita cakap ayat tergantung, orang petikai, ada golongan yang penyokong yang tak asuk ini pula pergi sokong benda yang salah. Sepatutnya dia jangan sokong mana-mana pihak, dia terang je. Hak kata orang bodoh ni pun salah, itu bukan akhlak sebagai pendakwah. Dan jangan jadikan dua masalah tuan-tuan. Jangan jadikan pentas politik, pentas ceramah ni untuk kita mencetuskan permusuhan kepada pihak lain, meniupkan semangat kemarahan kepada pihak lain. Dan begitu juga orang yang mengajar agama, mengajar di masjid, surau, kuliah dan sebagainya, bukan suatu medan, suatu tempat untuk kita menghina orang lain yang berbeza pendapat dengan kita. Orang politik pun kena sama, pegang betul-betul. Sebab kita tak boleh lari daripada hukum. Kita akan ditanya oleh Allah Ta'ala di akhirat besok. Ustaz-ustaz pun jangan jadi sedap.
Bila dalam masjid surau tu ramai pengikut dia, dia cakap apa pun semua orang ikut, dia mudah nak menjadikan dengan fanatik pengikut itu, fanatik anak murid itu untuk dia membodohkan orang. Orang yang berbeza pendapat dengan dia untuk mengatakan orang sesat, itu tak boleh. Kita duduk mengajar agama ni nak mendamaikan. Kalau orang tak boleh bersatu pun kurang permusuhan. Bersatu memang tak boleh bersatu lah. Sebab apa tak boleh bersatu? Sebab manusia ni dia lahir dengan perbezaan. Nabi sebut la tarji'u ba'di kuffara hatta yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Berat lah. Sebelum ni kita baca hadis dalam riwayat Tirmizi, dalam Bukhari disebut, dalam Muslim lagi teruk. Di dalam Tirmizi dikata wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Siapa-siapa yang hidup selepas aku wafat, dia akan tengok perselisihan yang banyak. Memang Nabi dah sebut macam tu. Cuma kita nak kurangkan. Jangan menjadi sebagai satu asas kita berbeza dengan orang untuk bermusuh, untuk berbalah. Sehingga pula Nabi sebut, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tarji'u ba'di kuffara hatta yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kamu jadi kafir setelah aku wafat sehingga berbunuhan di antara satu sama lain, sehingga memancung sebahagian kamu akan tengkuk yang lain. Manusia umat Nabi Muhammad akan sampai peringkat tu kalau tak dibendung. Jadi dalam majlis ilmu ni kita nak mendamaikan orang, kita nak menjelaskan fakta yang betul, ilmu yang betul yang bersumberkan Quran dan hadis. Bukan kita nak mencetuskan suatu permusuhan kepada pihak lain yang berbeza dengan kita. Kita nak menyesatkan orang, kita nak nak menyesatkan orang, nak membodohkan orang, seolah-olah kita saja yang cerdik, kita saja yang pandai, orang lain semua bodoh. Orang lain yang berbeza dengan kita semua bodoh. Sesat, mana boleh macam tu? May yahdillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang mendapat petunjuk, tak ada siapa yang boleh menyesatkan dia. Wa man yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang sesat, tak ada siapa yang boleh bagi petunjuk kepada dia. Nabi sebut macam tu. Siapa-siapa yang dapat petunjuk, tak ada siapa yang boleh menyesatkan dia. Siapa-siapa yang sesat, tak ada siapa pun yang boleh bagi petunjuk kepada dia. Tak payahlah kita nak sebut orang ni sesat, orang ni bodoh. Sebab keputusan sesat tak sesat ni adalah Allah, berdasarkan sejauh mana pegangan dia. Okey, ada soalan lain? Dah sampai sejam lah. Lihat. Wallahu a'lam. Sekadar tu dulu perbahasan perbincangan kita pada malam ni. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.